Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya saya mengucapkan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Sempurna, yang tidak ada cacat celanya selama-lamanya. Moga-moga dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, saya dapat siapkan dan sempurnakan 313 ciri-ciri atau sifat tentera Imamul Mahdi, insya-Allah. Sebagai mukadimahnya, marilah kita bersama-sama insya-Allah mengusahakan baiki diri, istiqamah insya-Allah. Kita jaga kesihatan kita insya-Allah sebagai asbab untuk kita sihat dengan izin Allah dan diizinkan untuk beribadah dengan ibadah yang sangat-sangat berkualiti, iaitu ikhlas lillahi ta'ala. Moga-moga segala amal ibadah kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, jangan lupa untuk kita banyakkan berdoa. Moga-moga dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Fatah At-Tamimi, iaitu wazir Imamul Mahdi, dan bertemu dengan Imam Mahdi itu sendiri, iaitu Fatah Tamimi dan Imam Mahdi adalah dua tokoh penyelamat dunia yang akan zahir tidak lama lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tajuk kita, maka insya-Allah di sini saya ringkaskan ada 4 ciri-ciri yang paling utama, yang terutama, yang paling penting insya-Allah sebelum kita dilayakkan menjadi tentera Imamul Mahdi yang bertaraf elit, yang bergelar ikhwan. Tentera Imam Mahdi di akhir zaman kita ini ada gelarannya ikhwan, iaitu wali besar. Setelah berjaya diproses, maknanya nak menjadi calon ikhwan, nak menjadi calon tentera Imam Mahdi ini kena diproses untuk dilayakkan menjadi wali besar, yang mana insya-Allah mereka-mereka ini sempat bertaubat dengan taubat nasuha. Terus kepada poinnya, yang pertama, apa itu 4 ciri-ciri atau sifat bagi tentera-tentera Imamul Mahdi? Yang pertama, penghayatan tauhid, iaitu rasa bertuhan yang sangat tajam dan rasa kehambaan yang sangat dalam, sehingga diri bebas daripada syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Shadaqallahul azim. Artinya bahawasanya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang kalau ia dipersekutukan, tetapi diampuninya selain daripada itu, iaitu selain daripada dosa syirik, bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Walaupun mudah kita nak mengatakan bahawa syirik itu adalah dosa yang besar, kezaliman yang besar, dalam masa yang sama untuk menghindarkan diri kita daripada syirik-syirik ini, lebih-lebih lagi syirik yang tersembunyi, iaitu syirik khafi ini, maka sebenarnya adalah sukar tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan semua, apabila kita rasa pandai, rasa boleh, rasa mampu, rasa reti, rasa kita bertenaga boleh melakukan sesuatu, itu semua adalah syirik
di mana kita merasakan kita bersandar pada diri kita boleh melakukan apa saja tanpa dengan izin atau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita reti, kita pandai, kita boleh melakukan sesuatu tu semuanya dengan izin Allah. Jadi bila rasa kita meletakkan diri kita ni, batang tubuh kita ni, atau kepandaian kita, pengalaman kita yang membolehkan kita melakukan sesuatu, itulah syirik pada hakikatnya. Atau dengan bahasa lain, meletakkan sesuatu pada diri kita, berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya kita tidak mampu langsung, tidak mampu. Tidak boleh. Sebab kita, selalu saya katakan, tak pernah ada kuasa. Semua dengan izin. Setiap saat, detik, ketika dengan izin. Artinya dalam kehidupan kita, kita kena menghayati, menjiwai tauhid bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ke atas kita, terhadap kita pada setiap saat, setiap detik dan setiap ketika. Artinya, setiap saat, setiap detik, setiap ketika, kita tidak ada kuasa langsung. Kena faham tu. Soalnya, senang ke nak jadi tentera Imam Mahdi? Yang kedua, rasa tidak layak untuk menjadi tentera Imam Mahdi sekalipun telah banyak beramal, sekalipun telah menjauhi dari dosa zahir dan batin, sekalipun telah taubat nasuha, sekalipun telah diisytihar diri sebagai tentera Imamul Mahdi, tetaplah rasa tidak layak dalam hati. Rasa tidak layak itu tidak berpisah atau tidak lekang dari perasaannya. Rasa tidak layak itu berkekalan dalam hatinya. Bahkan ia tetap merasakan dirinya banyak salah dan dosa terhadap Tuhannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Susahnya nak dapatkan rasa tidak layak ni tuan-tuan. Dia tidak bersandar kepada amal ibadahnya, kerana semua amal ibadahnya adalah anugerah Tuhannya dengan kuasa dan kehendaknya semata-mata. Maknanya, atau dengan kata lain, siapa yang rasa dia layak, layak kerana berpengetahuan, layak rasa pandai, rasa banyak ilmu, maka dia boleh jadi tentera Imam Mahdi. Itu semua membatalkan kelayakan. Tak boleh rasa layak. Rasa layak ni pun anugerah tuan-tuan. Yang ketiga, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Artinya kalau rasa diri lebih baik daripada orang lain, itu maknanya ada sifat sombong dan bersandar pada amalan, yakni bersandar pada makhluk, bersandar kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersandar kepada kebaikan, dan perkara tersebut membatalkan takwa. Maknanya tak boleh jadi tentera Imam Mahdi, tak layak jadi tentera Imam Mahdi. Kenapa? Rasa diri lebih baik dari orang lain tu salah. Menuhankan diri namanya. Sekali lagi, merasa diri lebih baik daripada orang lain makna menuhankan diri. Seolah-olah kita tahu apakah ending kita. Sebenarnya kita tidak mengetahui bagaimana pengakhiran kita dan kematian kita, sama ada dalam iman atau sebaliknya. Hidayah yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita boleh ditarik balik. Sebab itu tak boleh rasa selesa, tidak boleh berada di zon, tak boleh rasa berada di zon selamat. Yakni tak boleh kita merasa sombong, lebih baik daripada orang lain. Tak boleh, haram hukumnya. Dan yang keempat, yang terakhir tuan-tuan sekalian. Rasa tidak berbuat atau rasa belum berbuat. Makna daripada kata-kata ini adalah pada hakikatnya, sekiranya kita yakin semua amal kebaikan kita bermula daripada sembahyang kita, puasa kita, atau zakat kita, bacaan kita, bacaan Quran contohnya, selawat kita, zikir kita, kita yakin bahawa usaha kita, kemampuan kita, tenaga kita yang menyebabkan kita boleh beramal ibadah, maka itulah yang dikatakan tertipu dalam ibadah. Saya rasa semua kita faham bahawa yang dikatakan makhluk itu ataupun manusia itu tidak memiliki sebarang kuasa, atau dengan kata lain, tidak pernah berkuasa dan tidak pernah ada kuasa sampai bila-bila.
Maka rasa berbuat itu adalah rasa diri. Rasa diri kita ni boleh berbuat, boleh beribadah, mesti boleh punya. Sedangkan segala usaha, perbuatan atau tindakan kita mustahil berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Rumusannya, siapa yang masih ada sifat keakuan diri, rasa diri boleh buat, sekalipun pekerjaan itu mudah, dia yakin boleh buat dengan kemampuan dia, tenaga dia, diri dia, maka telah berlaku syirik pada dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima." Artinya, kamu tidak ada kehendak pada hakikatnya kecuali apabila Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Rumusan daripada kuliah saya pada malam ini, saya telah menyebutkan 4 ciri utama atau sifat yang wajib ada pada diri calon tentera Imamul Mahdi. Iaitu saya ulangi, yang pertama penghayatan tauhid, rasa bertuhan yang sangat tajam dan rasa kehambaan yang sangat mendalam sehingga bebas diri kita daripada melakukan syirik khafi. Dan kalau kita terlibat, kita kena bertaubat dengan taubat nasuha, tidak mengulanginya. Yang kedua, kena ada rasa diri tidak layak walaupun dah banyak beramal, dah banyak ibadah. Yang ketiga, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain sampai bila-bila. Dan yang keempat, rasa tidak berbuat atau rasa belum berbuat. Maknanya, kita tidak bersandar pada amalan kita kerana semua itu adalah anugerah dari dia. Dia yang menggerakkan kita, dia yang mengizinkan perbuatan kita, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak. Itu baru 4, tuan-tuan. Mana 313 tolak 4 ada berapa, tuan-tuan? Jadi ada lagi 309. 309 ciri-ciri tentera Imamul Mahdi. Maka mudah-mudahan, terutama saya yang bercakap ini, moga-moga dianugerahkan taubat, diampunkan dosa saya, dipermudahkan urusan saya untuk mujahadah, untuk baiki diri. Jadi ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan kuliah saya pada malam ini menjadi motivasi kepada tuan-tuan untuk kita mengubah sikap kita, watak kita kepada keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Marilah kita sama-sama doa mendoakan moga-moga kita semua dilayakkan menjadi orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.